kitab suci itu adalah dance daripada kumpulan BTS. Macam mana dance tu boleh dijadikan kitab tanpa tulisan atau penjelasan? Dance tu tarian, boleh jadikan kitab. Assalamualaikum guys, welcome back to my channel. So kali ni aku nak cakap tentang isu yang tengah hangat sekarang ni, isu BTS, agama BTS. So untuk fahamkan lebih lagi apa yang aku nak sampaikan ni, tengok video ni sampai habis. Berkaitan agama BTS ni. Okay, so sebelum aku mulakan hujah dan pendapat aku ni berkaitan dengan agama BTS ni, aku nak minta maaf kepada peminat-peminat kumpulan K-pop BTS. Sebab video ni aku nak hurai secara umum berkaitan dengan agama BTS. Jadi jangan tengok sekerat, takut tak faham dengan isi yang aku nak sampaikan ni. 100% saya cakap agama BTS ini sesat kerana ia mempunyai puak fanatik K-pop menyembah ataupun boleh katakan mencipta mereka satu agama baru yang dinamakan agama BTS. Dalam agama BTS yang baru dibuat ni cuma semata-mata menunjukkan bahawa mereka ni fanatik terhadap BTS dan mereka menunjukkan kesetiaan mereka kepada kumpulan BTS tersebut. Kita tak tahu kebenaran sejauh mana tentang agama BTS ni saja-saja dibuat untuk mengucapkacirkan agama Islam ataupun tidak. Yang tu saya tak pasti. Apa yang saya boleh tengok tentang agama BTS ni, sejauh mana kesahihan berita tentang agama BTS ni masih tak dapat dikenal pasti lagi. Tapi apa yang dapat kita tengok daripada perkembangan semasa, agama BTS ni semakin berleluasa di luar sana. Walaupun musim PKP sekarang ni, Perintah Kawalan Pergerakan, mereka berada di rumah masing-masing, mereka still boleh terpesona dengan agama yang tahu kebenarannya memang tiada. Yang agama sebenar-benar agama adalah agama Islam, tetapi mereka sanggup mengikut agama lain seperti agama BTS. Agama BTS ni adalah agama yang baru dibuat. Jadi kita tahu 100% ianya adalah palsu, agama yang palsu. Mereka mengatakan bahawa kita sebagai orang Melayu tidak menghormat kepada agama BTS. Kalau agama Buddha dan Hindu saya boleh terima lagi, ataupun agama Kristian. Tetapi ini berkaitan dengan agama yang baru dicipta, bukannya agama daripada Nabi Muhammad SAW. Tetapi agama ini adalah daripada kumpulan K-pop Korea, kumpulan BTS. Biar saya terangkan sedikit tentang kefahaman berkaitan dengan agama dan dengan budaya ni. Agama Islam ini adalah agama yang dikurniakan oleh Allah kepada Nabi kita dahulu untuk kita sembah kepada Allah dengan melalui agama Islam. Siapa yang tidak faham akan kata Islam ni, banyak pantang larang dan terbatas aktiviti. Padahal setiap yang disuruh ni adalah untuk kebaikan individu. Jadi Islam ni kita perlu faham, bukan sahaja Islam atas nama, tetapi Islam ni adalah agama yang mudah dan ringkas untuk kita amalkan. Islam ni mudah, bukannya susah. Tetapi orang yang tidak faham Islam ni yang membuat Islam itu nampak susah dan rumit. Jadi isu baru-baru ni tentang agama BTS, Rasulullah dulu bersusah payah membawa agama ini kepada kita sampai sekarang. Sudah 1441 Hijrah, agama ini dibawa dengan baiknya. Pelbagai ujian dari tangan ditempuh oleh Nabi, dikejar, diugut bunuh, dibaling najis dan sebagainya. Tapi kita ni senang sangat terikut dengan agama yang baru dicipta. Kenapa kita senang sangat nak ikut sedangkan benda ni baru dicipta? Sepatutnya kita sebagai orang Islam, kita perlu lebih terhindar daripada perkara-perkara yang mensyirikkan Allah. Ini mungkin disebabkan dia ni kurangnya iman dalam diri setiap individu ni yang terlibat sehingga menyebabkan perkara tersebut berlaku. Sebab itulah Islam mengajar kita untuk mencegah daripada merawat, iaitu mengambil langkah berhati-hati sebelum terjadinya sesuatu. Bila kita dah tahu benda tu, lebih baik kita mencegah daripada kita ikut, lama-lama kita juga terpesong. Kita tahu benda tu buruk tapi kita cuba saja nak try. Bila kita dah try, kita dah cuba masuk dalam satu agama tu, kita terpesong kita punya iman. Jadi benda tu telah menjatuhkan murtad dan syirik kepada Allah. Jadi kita tak nak benda tu berlaku. Bila kita dah tahu benda tu adalah salah,
Lebih baik kita cegah dan menasihati orang sekeliling kita. Sebab pada mulanya kita ni minat sesuatu benda, tak salah kita nak minat. Tetapi bila kita nak minat sesuatu benda tu, kita nak menjadikan mereka idola. Janganlah sampai kita taksub kepada benda tu. Ramai lagi masyarakat yang meminati Korea. Lagi-lagi waktu PKP ni, ramai yang melihat K-drama daripada cerita Korea. Orang melihat cerita Korea. Dan ada juga rakan-rakan saya melihat di WhatsApp, di Facebook dan Instagram, mereka upload status dan juga story berkaitan Running Man. Tidak salah untuk mengikuti kerana itu adalah hiburan. Tetapi janganlah mengikuti benda tu terlalu taksub dan menjadikan individu tu sebagai Tuhan. Islam ni sangat menitik beratkan untuk pencegahan daripada marawat. Kalau tidak, maka jadi macam inilah. Ramai masyarakat kita yang mengikut agama BTS ini. Hidup kita ni mempunyai GPS ataupun map dan sebagainya. Tapi sebagai kita individu Islam, individu seorang yang beragama Islam, apakah GPS dan juga map untuk kita? Nabi tinggalkan kita kepada Al-Quran dan juga hadis. Jadi di mana GPS dan map kita? Pada Al-Quran dan hadis lah. Jadi kita perlu memahami Al-Quran dan juga As-Sunnah, bukannya mengikuti ajaran sesat sehingga diri kita sendiri pun terpesong. Dalam solat kita mempunyai bacaan Al-Fatihah dan bacaan-bacaan surah lazim yang lain. Jadi daripada awal kita memulakan rukun pertama sehingga rukun terakhir, perlulah kita menghayati maksud-maksud dia. Seperti surah Al-Fatihah, kita perlu menghayati maksud dia. Seperti dalam bacaan sewaktu rukuk dan juga sujud, kita perlu memahami makna dia. Bila kita memahami makna yang dibaca di dalam solat, barulah kita menghayati agama Islam ni dengan sebenar-benarnya. Jadi rugilah kalau kita hanya mengetahui benda itu baik tetapi tidak mengkaji dan tidak memahami makna di sebalik makna yang kita tengah baca tersebut. Apa kaitan Islam dan juga Melayu? Kita perlu letakkan mindset kita dalam kepala otak kita ini, Islam itu Melayu, Melayu itu adalah Islam. Bila kita relatekan Melayu dan juga Islam, bila kita kata Melayu ni adalah Islam dan Islam ni adalah Melayu, kita gabungkan ke kedua-duanya ini, ianya jadi sempurna. Contohnya, bila kita lalu depan orang tua, kita mesti tundukkan sedikit, bongkokkan badan kita. Kedua, sebelum makan, kita mesti baca doa. Jadi, bila sebelum makan kita baca doa, bukankah ini tuntutan dalam Islam membaca doa sebelum makan? Yang pertama tadi, tundukkan sedikit badan kita semasa jalan di hadapan orang tua, menunjukkan bahawa kita ni ada adab terhadap orang tua. Jadi Melayu ni sebenarnya dia halus. Bila dia halus, bermakna kata dia punya kiasan. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pernah berkata, ilmu atau adab, lebih baik adab kerana iblis lebih tinggi ilmu dia tetapi amat lemah dalam adab. Dengan adablah kita berguru dan adablah berkatnya ilmu yang kita perolehi. Kait tak dengan Melayu dengan Islam? Melayu dan Islam, Islam suruh jaga adab. Kita dapat adab ni daripada budaya Melayu, daripada bangsa Melayu, bangsa yang kukuh dan hebat. Sebagai contoh kedua yang saya nak tunjukkan ni, yang dikaitkan Melayu dan juga Islam. Cuba tengok baju Melayu kita ni. Baju Melayu kita ni ada baju Melayu yang ada 5 butang. Kenapa ada 5 butang? Kenapa tak letak 6? Kenapa tak letak 7? Contohnya. Kemudian lihat lagi kat baju Melayu kita ni, ada poket 3. Cuba tengok pada poket, kenapa ada 3? Kenapa bukan 4? Kita kena fikir, orang Melayu yang dulu buat baju Melayu ni, dia adalah orang Melayu yang cerdik. Melayu kita ni bukannya bodoh, tetapi Melayu kita ni cerdik. Sebab banyak tersirat yang belum didedahkan, malah cuba-cuba untuk faham agama lain yang tak apa-apa. Kita ni tak faham bangsa kita sendiri, lepas tu kita nak cari dan kaji tentang bangsa orang lain. Bangsanya yang kita tak tahu pun sebelum ni. Yang kita tahu bangsa kita dulu, Melayu, daripada kecil sehingga ke besar, kita tahu tentang bangsa Melayu. Kenapa kita nak tahu tentang bangsa orang lain? Mengetahui dari dalam dulu, baru kita boleh keluar tengok bangsa orang lain ni macam mana. Adakah dia relate dengan bangsa Melayu? Sebab Melayu ni, waktu zaman dulunya digeruni. Waktu tok nenek kita dulu hidup, memang sangat digeruni. Sedangkan bangsa lain tu menindas bangsa kita, mencuba untuk merosakkan kebudayaan kita sendiri. Apa yang kita buat? Dahulu kita dah mempertahankan budaya kita ni sebaik-baiknya, tetapi orang lain telah jajah negara kita sehingga kan budaya Melayu ni sering dilupakan oleh masyarakat.
Waktu dulu mereka berperang mempertahankan tanah Melayu kita ni dengan adanya iman dan takwa kepada Allah. Orang Melayu dulu pun punya iman dan takwa kepada Allah. Waktu Melaka dulu dibuka, waktu tu Islam pun ada dah masuk selepas Melaka dibuka. Jadi makin berkembang Melayu dan juga Islam. Jadi kedua-duanya menekankan adab melalui cara yang tersirat. Cuma kita tidak explore benda tu. Lepas tu kita kata Melayu ni lekeh, Melayu ni tak elok, Melayu ni buat apa, Melayu ni bangsa yang tak berguna. Sedangkan kita tak tahu bangsa Melayu adalah bangsa yang hebat. Sebab tu bila dikaitkan budaya bangsa dan juga Islam sebagai agama, benda ni adalah relate. Melayu ni halus, Islam juga halus. Bila kata Melayu, wajib Islam. Bila kata Islam, dia adalah orang Melayu di tanah Malaysia ini. Dalam bulan mulia ni sepatutnya kita menguatkan iman kita dan menjaga agama kita daripada dikutuk dan dihina oleh orang lain. Bukannya kita mengikuti agama yang palsu, agama yang tidak sahih kebenarannya seperti agama BTS. Bukannya kita mengikut ajaran baru tu, sebab ianya memang jelas bertentangan dengan tuntutan Allah dan juga tuntutan Nabi untuk kita menegakkan syiar Islam di atas muka bumi ini. Siapa yang menciptakan makhluk dan memberi rahmat kepada kita? Adakah selama ini BTS ataupun Tuhan? Tuhan kita siapa? Allah, bukannya BTS. Dalam kenyataan channel Telegram tersebut menyebut hashtag Nabi Jungkook memberi maksud di sini bahawa Jungkook itu adalah Nabi kepada pengikut agama BTS. Dan satu lagi yang tertulis di situ, BTS better than Muhammad. So, BTS ni Tuhan ke Nabi ataupun agama? Ada juga mengatakan Jungkook ni adalah Tuhan. Agama BTS ni baru diciptakan, dah tiada hala tuju dan sudah berpecah kepada banyak fahaman. Macam mana orang yang create agama BTS dekat Malaysia ni dengan Indonesia boleh dapat pengikut, sedangkan banyak info-info yang menunjukkan agama BTS tersebut ni sesat. Bayangkan, dia kata Jungkook ni Tuhan, kemudian dia kata BTS ni better than Muhammad. BTS better than Muhammad. BTS ni Nabi ke agama? Jadi yang create agama BTS ni pun tak tahu nak kelaskan siapa Tuhan, siapa Nabi, yang mana agama. Yang lagi mengejutkan, kitab suci BTS dari dance kumpulan BTS. Kitab suci itu adalah dance daripada kumpulan BTS. Macam mana dance tu boleh dijadikan kitab tanpa tulisan atau penjelasan? Dance tu tarian, boleh jadikan kitab. Boleh tuan-tuan fikir tak macam mana agama BTS ni create dengan info-info yang menjadikan kita ni sendiri boleh fikir benda ni salah, tetapi masih ramai pengikutnya. Jadi agama BTS ni memang sah terpesong. Yang mereka cipta ni memang sah terpesong. Okey, pesanan saya kepada yang mereka dah terpesong daripada landasan Islam ni, kembalilah kita ke pangkal jalan. Sebab kita kena perbetulkan diri kita ni. Salah silap diri kita ni, kita perlu serahkan kepada Allah sebaik-baiknya. Bukannya kita serahkan kepada makhluk, kita mengadu domba kepada makhluk. Kerana itu adalah sifat nafsu. Zaman sekarang ni, Islam ni dicina dan dicaci. Jadi kita ni sebagai bangsa Melayu khususnya, dan juga sebagai seorang penganut agama Islam, perlulah menegakkan syiar Islam ini sebaik-baiknya. Sebab bila kita fikir balik, siapa lagi yang ingin memperkuatkan semua agama Allah ini, agama Islam ini, melainkan diri kita sendiri. Kembalilah bertaubat kepada Allah selagi pintu taubat masih terbuka. Dan pesanan terakhir saya, ingat, bukan neraka BTS tetapi neraka Allah. Okey, itu saja video daripada saya. Sekian, terima kasih. Bangkit bila ditolak jatuh, bagilah semula. Bangkit bila diluka, nanti bolehlah semula. Bangkit biar bersusah dulu, nanti senang semua. Sakit pada luka akan boleh semula. Bangkit.